Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Hari ini saya akan membentangkan berkenaan peranan guru sebagai ejen sosialisasi di sekolah. Bersama-sama saya ialah Siti Rahimah binti Muhammad Ihsan. Ini adalah pembentangan untuk subjek EDUP 2102 Sosiologi dalam Pendidikan. Okey, sebelum kita pergi lebih jauh, eloklah untuk saya jelaskan apakah yang dimaksudkan dengan ejen sosialisasi. Ejen menurut Kamus Dewan edisi keempat, Bahasa Melayu merupakan sesuatu yang menyebabkan berlakunya tindak balas seperti proses dan sebagainya. Okey, boleh dikatakan ejen kimia, ejen pendebungaan, ejen pengoksidaan dan sebagainya. Manakala bagi perkataan sosialisasi pula bermaksud perihal ataupun perbuatan bergaul dan bermesra antara satu sama lain, iaitu pergaulan, atau boleh juga didefinisikan sebagai proses mendidik seseorang untuk menyesuaikan diri dengan suasana ataupun sikap, nilai dan sebagainya yang dapat diterima dalam masyarakat. Contoh penggunaan ayat ialah anak-anak hari ini mudah terdedah kepada pelbagai ejen sosialisasi bukan saja daripada ibu bapa. Okey, sumber daripada Dewan Bahasa Pustaka, Kamus Dewan edisi keempat. Okey, seperti yang kita tahu, guru merupakan ejen yang membantu masyarakat untuk lebih dekat. Okey, membantu masyarakat bekerjasama, membantu masyarakat saling mengenali, membantu menjadi penghubung di antara guru, pegawai kerajaan dan juga pihak yang lebih tinggi. Seterusnya, guru juga merupakan mereka yang paling dekat dengan anak-anak murid. Okey, pada hari ini saya dan Siti Rahimah akan membincangkan tentang 4 peranan guru sebagai ejen sosialisasi di sekolah. Yang pertama ialah guru sebagai penyampai ilmu kenegaraan, guru sebagai penyampai ilmu kebudayaan, guru sebagai suri teladan kepada pelajar dan juga guru sebagai penyampai ilmu perpaduan. Okey, kita pergi kepada yang pertama, iaitu guru sebagai penyampai ilmu kenegaraan. Selain berperanan menyampaikan ilmu pengetahuan am kepada pelajar, guru juga mempunyai peluang untuk mempengaruhi pelajar tentang kepentingan nilai, sikap dan kepercayaan budaya antara kaum. Seperti yang kita maklum, di dalam setiap pelajaran, guru mempunyai silibus-silibus tertentu yang perlu dihabiskan dan yang perlu diajar kepada murid. Okey, di samping itu, pada waktu yang sama juga, guru seharusnya menyelitkan unsur-unsur ataupun nilai-nilai, sikap-sikap murni yang harus diterapkan di dalam diri pelajar. Kita maklum bahawa guru ni, pelajar ini, mereka mempunyai sekurang-kurangnya 4 hingga 7 jam sehari di sekolah. Okey, selain ibu bapa, guru merupakan ejen yang paling hampir dengan pelajar dalam menyampaikan unsur-unsur sosialisasi. Sebagai contoh, kita bayangkan di dalam sebuah kelas, seperti di sekolah saya, dalam kelas saya ada pelajar Melayu, pelajar Cina, pelajar India dan juga murid orang asal yang duduk di bawah satu bumbung belajar dengan guru yang sama. Okey, contoh kita katakan mereka belajar subjek matematik. Okey, subjek matematik, katakan operasi tambah. Guru mengajar tentang operasi tambah 3 tambah 5. Okey, mungkin guru menggunakan contoh 3 batang chopstick ditambah dengan 5 batang chopstick menjadikannya sebanyak 8 batang chopstick. Okey, jadi kalau katakan murid yang bukan Melayu, bukan Cina, mereka mesti akan tanya, chopstick ini digunakan oleh kaum Cina. Kenapa kaum Cina tidak makan menggunakan tangan seperti kaum Melayu dan juga kaum India? Kenapa mereka mesti gunakan sesuatu yang lain? Okey, jadi di dalam silibus matematik tadi itulah guru berkesempatan menyelitkan nilai ataupun pengetahuan am, pengetahuan istimewa kepada pelajar-pelajar kelasnya berkenaan budaya kaum lain. Dalam contoh ini adalah kaum Cina. Seterusnya, ilmu kenegaraan boleh dilaksanakan melalui perancangan kurikulum yang baik dan sesuai untuk menerapkan nilai perpaduan. Di samping guru mengajar dan merangka pelajaran mengikut RPH yang ditentukan, guru juga boleh merancang untuk mengajar
menyelitkan unsur-unsur kenegaraan di dalam silibus apa yang diajarkannya. Kita lihat di sini pendidikan sejarah yang mana memupuk semangat warga negara yang setia kepada negara dan berperasaan bangga diri sebagai rakyat Malaysia. Okey, subjek sejarah ini merupakan sebuah subjek yang sangat penting, sangat bernilai bagi saya kerana subjek inilah yang mempunyai kurikulum yang benar-benar berfokus kepada menerapkan ilmu kenegaraan ke dalam diri pelajar. Kita boleh lihat dalam contoh subjek sejarah tingkatan 5 contohnya, silibus tingkatan 5. Murid diajar tentang konsep kenegaraan, konsep kedaulatan negara, konsep raja berperlembagaan, konsep hidup bermasyarakat dan sebagainya. Okey, jadi dengan jelas ini subjek inilah yang menanamkan akar umbi yang begitu kokoh sebelum murid-murid meninggalkan bangku persekolahan dan meneruskan hidup di dalam pergaulan dengan masyarakat yang pelbagai. Dan saya bersyukur juga subjek sejarah sebenarnya dijadikan subjek wajib lulus bagi peperiksaan SPM, yang mana mereka perlulah mendapat sekurang-kurangnya lulus dan ada 3 kertas, 3 paper untuk subjek SPM dan mereka perlu lulus subjek ini untuk mereka mendapatkan sijil SPM. Ini subjek sejarah merupakan sebuah subjek yang tertanding dengan subjek bahasa Melayu. Seterusnya, falsafah pendidikan kebangsaan daripada Kementerian Pelajaran Malaysia mengatakan rakyat Malaysia yang dapat memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran masyarakat dan negara. Kita boleh lihat bahawa falsafah pendidikan kebangsaan menekankan bukan hanya ilmu itu adalah untuk mengetahui ilmu am, mengetahui ilmu matematik, ilmu sains, fizik, kimia, bio dan sebagainya, tetapi juga dalam masa yang sama adalah untuk mendidik rakyat Malaysia supaya dapat memberikan sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran masyarakat dan negara. Maksudnya kat sini kita boleh katakan ada serampang dua mata lah, selain untuk mendidik pelajar menjadi pelajar yang memahami ilmu, ia juga adalah untuk melahirkan masyarakat yang nantinya mengamalkan ilmu dan juga pada waktu yang sama bertoleransi dengan kaum dan budaya yang lain. Jadi peranan guru di sini boleh kita lihat sangat besar kerana kita tahu pelajar ini bersama-sama dengan guru dan pada waktu yang sama bersama-sama dengan pelajar yang lain yang mungkin berbeza budaya dan bangsa daripada dia. Jadi sebarang ketidakfahaman, sebarang kekeliruan yang timbul pada mereka berkenaan budaya dan kaum lain boleh terus dirujuk kepada guru. Contohnya, kenapa pelajar bukan Islam macam ni, kenapa pelajar Islam macam ni. Jadi dalam waktu yang sama, okey, cubalah kita tanya cikgu ni, apa pendapat dia? Okey, jadi murid boleh terus bertanya. Guru perlu memiliki kreativiti yang tinggi dalam menggalakkan perpaduan ketika proses pengajaran dan pembelajaran dijalankan, sama ada secara langsung maupun tidak langsung. Okey, kita boleh tengok contohnya di sini ialah ketika menjalankan aktiviti berkumpulan di dalam kelas. Okey, guru boleh menasihatkan pelajar untuk tidak hanya berkumpulan bersama pelajar yang sama kaum dan bangsa dengannya, tapi boleh juga pada waktu yang sama menggalakkan mereka untuk bergaul dan juga menyertai kumpulan yang berbeza. Kalau katakan tiada sambutan yang hangat, Melayu nak dengan Melayu je, Cina nak dengan Cina je, India nak dengan India je, mungkin guru boleh mencadangkan ataupun menggalakkan mereka melalui pemberian markah yang lebih bagi kumpulan yang sanggup ataupun sudi bekerjasama dengan bangsa yang lain. Sama juga ketika kita mengadakan sambutan Hari Kemerdekaan, ketika kita mengadakan sambutan Hari Malaysia, meraihkan perayaan yang ada di Malaysia. Walaupun perayaan itu hanya disambut oleh kaum Cina, contohnya Tahun Baharu Cina. Okey, kita boleh galakkan penyertaan daripada kaum yang bukan Cina. Ataupun ketika kita mengadakan apa-apa aktiviti, kita pastikan sebagai guru pastikan penyertaan itu adalah mendapat sambutan daripada pelbagai jenis kaum pelajar. Ilmu kenegaraan mampu melahirkan warga negara yang beretika tinggi dan juga dapat hidup bersama-sama dengan kaum lain dalam semangat perpaduan yang tinggi. Kita sendiri tahu peristiwa 13 Mei yang mana kaum Melayu, Cina dan India saling bermusuhan, saling tidak puas hati, saling bergaduhan
sehingga mencetuskan darurat, yang mana pada waktu itu keadaan yang menjadi sangat tegang. Okey, kita seharusnya menerapkan ilmu tentang sejarah ini ke dalam diri anak-anak kita, anak-anak murid kita, supaya mereka sedar bahawa apabila berlakunya pertelingkahan di antara kaum, perkara ini tidak mendatangkan faedah kepada sesiapa pun. Baik kaum Cina, kaum India, kaum Melayu, ketiga-tiganya tidak mendapat faedah daripada pergaduhan ataupun permusuhan ini. Jadi sebagai seorang guru, seandainya dilihat terdapatnya bibit-bibit ketidakpuasan hati sesama pelajar ataupun bunga-bunga pergaduhan di antara pelajar, terutama dalam kalangan bangsa yang berbeza, guru bolehlah terus mencari solusi dan memurnikan kembali keadaan supaya para pelajar tadi boleh terus belajar bersama-sama tanpa adanya rasa yang tidak selesa. Okey, seterusnya guru sebagai penyampai ilmu kebudayaan. Guru perlu melengkapkan diri dengan pelbagai ilmu tentang kebudayaan kaum lain supaya guru boleh menyampaikan maklumat yang lebih tepat mengenai kebudayaan kaum lain kepada murid di sekolah. Okey, kita bayangkan seperti contoh kaum India yang memuliakan lembu. Okey, ada yang mengatakan lembu ini boleh dikatakan haiwan yang suci. Seperti saya pernah tengok tonton sebuah cerita yang mana lembu boleh tinggal di dalam rumah, tetapi kalau menantu ataupun anak-anak ingin buang air kecil, perlu berjalan jauh, berjalan keluar rumah. Sedangkan lembu itu sendiri tinggal di dalam rumah. Okey, pada kita mungkin benda ni agak pelik, tapi sebenarnya ini adalah kepercayaan mereka. Sama juga macam orang Melayu Islam, yang pada Hari Raya Aidiladha mereka mengorbankan kambing, mengorbankan lembu, yang mana kedua identiti budaya ini kita lihat sebagai bercanggah. Okey, kita lihat sebagai bercanggah, saling tidak harmoni lah. Kalau katakan semua nak menang, kau mana boleh sembelih lembu, itu adalah kesayangan kami. Kau mana boleh memuja lembu, contohnya lembu itu makanan kami. Contohnya kalau ada isu-isu macam ni, sebagai seorang guru, mereka lah yang menyampaikan ilmu kebudayaan. Okey, kita kena hormat sebab bagi mereka ini adalah haiwan yang mulia, suci di sisi mereka. Itu kata guru Melayu kepada murid Melayu lah. Mungkin mereka tertanya kan. Okey, sama juga bagi murid Melayu yang apabila Hari Raya Korban, mungkin ada ibu ayah mereka yang menyembelih lembu. Jangan pula gambar lembu itu disembelih, kepala lembu yang dipotong itu dimasukkan ke dalam grup WhatsApp yang ada kaum bukan Melayu, terutamanya kaum India. Jadi seharusnya kedua-dua pihak ini, gurunya seharusnya menekankan perbezaan kebudayaan ini supaya tidak timbul isu di kemudian hari. Persoalan-persoalan ini biasanya berlaku dalam kalangan murid sekolah rendah kerana mereka masih belum kurang pergaulan dengan bangsa yang lain. Kalau ada pun mungkin pergaulan itu lebih kita katakan lebih dikatakan tidak begitu advance. Mungkin sekadar pakaian, mungkin baju kurung, pinafore, pakai tudung, tak pakai tudung. Okey, tentang kepercayaan, tentang perbuatan sehari-harian, terutamanya dalam urusan ibadat dan juga kebudayaan mungkin belum jelas ketara pada waktu ini. Namun, mereka lah yang paling banyak mempunyai persoalan yang memerlukan bimbingan yang baik daripada guru. Sebagai seorang guru, haruslah menjelaskannya dengan keadaan yang baik supaya tidak menjadi keruh. Penerangan guru mestilah tepat dan berkesan supaya tidak timbul kekeliruan dalam kalangan murid. Sikap peningkatan diri membawa kebaikan kepada guru dalam mendalami dan mengajarkan ilmu kebudayaan kepada murid. Okey, peningkatan diri ini bermaksud sebagai seorang guru kita haruslah belajar untuk menambah nilai diri kita, terutamanya kalau kita mengajar di sekolah Cina, kita seharusnya berusaha untuk memahami bahasa Cina. Okey, ini adalah untuk kita merasa murid dekat dengan kita dan murid pun merasa dekat dengan kita. Jadi apabila terdapatnya perbezaan kebudayaan, kita mampu menjelaskannya dengan baik kepada murid supaya murid rasa hampirlah, supaya murid rasa kita memahami kebudayaan mereka, memahami kebimbangan mereka, memahami keresahan hati mereka. Jadi apa yang kita sampaikan itu melekat di hati mereka.
Okey, bagi perbincangan seterusnya, guru sebagai penyampai ilmu perpaduan dan juga suri teladan akan disambung oleh Siti Rahimah binti Ihsan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah saya Siti Rahimah binti Muhammad Ihsan akan meneruskan pembentangan yang telah disampaikan oleh sahabat saya, Siti Razmi. Okey. Seterusnya ialah guru sebagai penyampai ilmu perpaduan. Kita sebagai guru adalah seorang yang harus menyampaikan ilmu perpaduan kepada para pelajar atau murid. Okey, guru adalah seorang ejen. Ejen apa? Ejen perpaduan kaum. Kita adalah seorang pelakon yang memegang watak utama sebagai seorang ejen, iaitu bertugas sebelum kita menyampaikan ilmu perpaduan kaum, mahu tidak mahu kita haruslah menyediakan diri dengan ilmu perpaduan kaum. Bagaimana kita nak sampaikan mesej tu jika kita sendiri pun tak faham dan tidak memiliki ilmu tentang perpaduan kaum tersebut. Okey, dalam menyampaikan ilmu tersebut, kita boleh menggunakan pelbagai kaedah. Kaedah apa? Kaedah pembelajaran dan pengajaran lah untuk mencetuskan kesedaran pelajar tentang tanggungjawab mereka sebagai seorang warga negara lah kan. Jika kita tahu tentang tanggungjawab sebagai seorang warga negara Malaysia yang baik, maka kita boleh menjadi seorang warga negara yang baik lah kan. Maksudnya sebenarnya jika kita mempunyai ilmu, maka kita akan, insyaAllah kita akan berperlakuan sebagaimana yang selayaknya lah sebagai seorang individu yang baik. Okey, di dalam pembelajaran dan pengajaran di dalam kelas, seorang cikgu seharusnya sewajarnya melibatkan semua pelajar mereka, tidak mengira kaum. Maksudnya setiap aktiviti yang kita jalankan, kita harus melibatkan semua orang lah. Tidak seharusnya kita memilih setengah pelajar sahaja sebagai kita punya audiens lah dalam bilik darjah. Okey, seterusnya sebagai seorang guru, kita haruslah menguatkan perpaduan kaum tu. Kita harus berhati-hati, merasa sensitif terhadap setiap perlakuan ataupun perkataan yang kita keluarkan. Seharusnya tidak boleh perkataan yang menimbulkan merenggangkan jurang antara kita lah kan. Okey, kita harus membawa mesej yang membuatkan pelajar merasa kita bersama mereka, kekitaan lah kan. Okey, selain itu juga seorang guru haruslah menggalakkan pelajar saling memahami. Maksudnya ada two ways communication, bukan hanya sebelah pihak sahaja yang kita raikan kan. Kita tidak boleh menjadi guru yang bias kan. Okey, guru juga, ini yang paling penting sekali, haruslah sentiasa selalu sering memberikan nasihat dan dorongan yang positif kepada pelajar tentang pentingnya perpaduan kaum tu. Itulah yang memang tugas sebagai seorang guru lah. Yang sentiasalah berterusan untuk memberikan nasihat ini. Okey, kita teruskan lagi dengan peranan guru sebagai suri teladan. Okey, apa yang sahabat boleh faham maksud suri teladan tu kan? Okey, secara ringkasnya suri teladan ni adalah contoh teladan, role model kepada para pelajar dan murid-murid. Kita adalah role model yang hidup lah di sekolah kan, sebab kita segala apa yang kita bicarakan, kita
akhlak kita lah yang dilihat oleh semua pelajar kan. Contoh dia apa? Contoh dia tingkah laku positif. Seorang guru haruslah berperanan, berakhlak dengan perangai yang positif lah. Sebab murid akan mencontohi apa yang kita tunjukkan, apa yang kita berikan, sampaikan kan. Terutamanya peribadi lah kan. Peribadi ni adalah bahasa yang paling kuat, yang paling berkesan lah dalam jiwa pelajar lah kan. Jika cikgu tidak berperangai baik kan, murid pun hilang rasa hormat kan. Cikgu juga haruslah sentiasa mengamalkan amalan yang bersifat kebudayaan. Contoh dia apa? Okey, contoh dia jika adanya sambutan perayaan tidak kira bangsa, sebagai guru haruslah sentiasa terbuka, berfikiran terbuka untuk menyertai ataupun mengikuti perayaan yang bersifat apa saja majlis yang bersifat kebudayaan. Contoh dia apa? Amalan bersifat kebudayaan ni adalah contoh dia pada hari Khamis, cikgu memakai pakaian batik. Tidak kira lah cikgu tu berbangsa apa, walaupun budaya batik tu adalah budaya orang Melayu kan, tapi ada juga cikgu yang memakai batik, cikgu Cina yang memakai pakaian batik, memakai baju kurung kan. Jadi haruslah disambut seruan untuk budaya memakai baju batik pada hari Khamis kan, contohnya. Selain itu juga jika peringatanlah untuk amalan bersifat kebudayaan perayaan kan, perayaan ni kita boleh join, kita boleh sertai, namun kita harus memilihlah jika perayaan tersebut yang tidak berkaitan dengan ritual keagamaan. Sebagai orang Islam kita boleh sertai, tak ada masalah. Namun jika ada perayaan yang melibatkan keagamaan yang berkaitan dengan akidah, keselamatan akidah, kita boleh untuk tidak menyertai. Maksudnya kita tak menyertai bukan kita tidak menghormati, tapi ia bertentanganlah dengan prinsip kita. Okey, guru adalah idola. Memanglah guru adalah idola yang hidup di mata para pelajar. Okey, alhamdulillah. Okey, kesimpulannya daripada pembentangan yang telah disampaikan. Okey, guru ni adalah ejen perpaduan yang penting, ejen sosialisasi lah yang sangat penting, yang harus memainkan peranan mereka lah di sekolah, iaitu dengan cara mempelajari kebudayaan kaum lain, melengkapkan diri dengan ilmu perpaduan, menyampaikan ilmu perpaduan, menjaga peribadi tingkah laku. Kerana apa? Jika cikgu memainkan peranan tersebut, insya-Allah dapatlah melahirkan masyarakat yang kuat, yang bersatu padu, yang sentiasa memahami, dan seharusnya lah medan persekolahan ni adalah medan yang paling tepat lah bagi Kementerian Pendidikan Malaysia untuk menggunakan atau mengoptimumkan kelebihan guru sebagai ejen sosialisasi bagi mencapai matlamat melahirkan bangsa yang bersatu padu. Okey, itu sahaja pembentangan dari kami berdua. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.